dekat negara Pakistan sana tu guys, diorang ni ada satu tradisi yang di mana keluarga pihak perempuan akan mencari ataupun keluarga pihak perempuan akan memilih ataupun akan menentukan jodoh untuk anak perempuan diorang sendiri guys. Maksudnya dekat sini adalah, andai kata kalau korang ni adalah anak perempuan kepada keluarga di Pakistan sana tu, suami yang bakal korang kahwin itu akan ditentukan oleh mak ayah korang. Alright, dekat sini kita nampak macam okey, dekat Malaysia pun ada juga macam gini. Tapi dekat Pakistan sana tu ada je certain family, tak semua certain, segelintir family yang sanggup untuk bunuh anak perempuan diorang. Andai kata anak perempuan diorang tu tak nak kahwin dengan pasangan yang dipilih oleh family tersebut guys. Andai kata pilihan mak bapak kepada perempuan tu ngam dengan dia, kira macam okey lah kan, tak ada masalah dekat situ. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang ni guys, pilihan yang mak bapak dia pilih itu tak ngam dengan dia, tak kena dengan cita rasa dia, dia punya taste. Dekat sini datangnya masalah tu guys. Kalau dekat dalam drama kita tengok, ini kalau dah mak ayah dia kenen-kenenkan macam itu, confirm nak tak nak perempuan tu kena kahwin juga dengan laki pilihan mak bapak dia. Lepas tu bercinta selepas kahwin and hidup bahagia, just like that. Tapi cerita yang bakal Khairul ceritakan kejap lagi ni tak seindah macam gitu guys. Alright guys, kita bagi dia punya sinopsis sikit lah. Cerita dia, pengantin perempuan ni memang tak suka dengan pilihan mak bapak dia tu, and then dia pun buat satu tindakan yang memang tak masuk akal gila, sampaikan apa yang dia buat tu menyebabkan ramai gila orang yang mati. Story ni serius, tak sama macam dalam drama yang kita tengok dekat TV tu guys. Kalau korang nak tahu cerita sebenar dia, korang kena tengok sampai habis video ni guys. Tapi sebelum tu, yang mana baru sampai tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe and butang like. Let's go. Kisah ni terjadi dekat Muzaffargarh di Pakistan, yang di mana suspek dalam kes kali ni merupakan seorang pengantin perempuan yang bernama Asia Bibi, yang di mana pada masa kejadian tu dia ni baru je berusia dalam 21 tahun guys. Pada bulan September tahun lepas, Asia Bibi ni dia telah dijodohkan dengan seorang lelaki bernama Muhammad Amjad yang berusia 23 tahun. Hubungan suami isteri ni tadi boleh dikatakan macam satu perkahwinan yang tak membahagiakan tau, especially bagi pihak perempuan lah. Sebab apa? Sebabnya perkahwinan Asia Bibi dengan Muhammad Amjad ni merupakan satu perkahwinan yang telah diatur oleh keluarga diorang guys. Perkahwinan ni bukannya suka sama suka tau guys. Mak bapak kepada Asia Bibi ni pergi paksa anak diorang untuk kahwin dengan si Amjad tu, walaupun si Asia Bibi ni bermati-matian tak nak kahwin dengan si Amjad tu guys. Tapi apakan daya, walaupun si Asia tu dah merayu, dia dah menangis, dia dah meraung dekat mak bapak dia, dia cakap dia tak nak kahwin dengan Amjad, tapi mak bapak dia tetap bertekad untuk meneruskan majlis perkahwinan tersebut guys. And si Asia Bibi tu pun terpaksalah juga untuk aku dengan perkahwinan paksa tersebut, and diorang pun berkahwin guys. Walaupun dah bergelar suami isteri selama 6 bulan, si Asia Bibi ni tetap tak boleh nak move on untuk terima suami dia tu seadanya. And daripada first day perkahwinan sampailah 6 bulan kemudiannya tu, si Asia Bibi ni masih lagi pujuk mak bapak dia untuk benarkan dia bercerai dengan suami dia tu guys. Tapi itulah, dah hari-hari si Asia Bibi ni pujuk mak ayah dia, hari-hari tu jugalah mak bapak dia ni tak layan dengan permintaan si Asia Bibi tu guys. So persoalannya dekat sini, kenapa si Asia Bibi tu tak nak kahwin dengan Amjad daripada awal lagi? And even sampai lepas kahwin pun, si Asia Bibi tu tetap pujuk mak bapak dia untuk minta kebenaran nak bercerai dengan si Amjad tu. Jawapan dia guys, si Asia tu ada boyfriend yang bernama Shahid Lashari. Asia Bibi tu walaupun dah ada suami, dia masih sayangkan lagi dekat Shahid Lashari tu, and Shahid tu juga masih sayangkan kepada Asia Bibi tu tau. And Asia ni even dah berkahwin pun, dia cuma kena kahwin paksa je. So diorang berdua ni masih melangsungkan hubungan yang terlarang lah, walaupun Asia ni dah bersuami. And that is why even lepas Asia dengan Amjad tu berkahwin, Asia tetap pujuk mak bapak dia untuk minta kebenaran bercerai guys, sebab dia nak kahwin dengan Shahid tu. So guys, lepas dah berbulan-bulan si Asia Bibi ni minta izin dengan cara baik dekat mak bapak dia, tapi kesudahannya mak bapak dia tu tetap ignore dia. Jadi si Asia Bibi ni pun dah penat dah nak merayu minta izin apa semua tu. So dia pun jumpalah dengan boyfriend dia si Shahid tu untuk minta pendapat macam mana nak settlekan masalah ni semua guys, ataupun apa cara yang dia boleh buat untuk keluar daripada hubungan yang tak bahagia tu guys. And then si Shahid tu pun bagilah idea bernas dia, yang di mana si Shahid tu pergi bagi Asia Bibi ni racun tikus guys. Racun tikus tu tadi Shahid suruh masukkan dalam makanan atau minuman suami dia. Lepas minum tu, kalau si suami dia tu minum, memang confirm akan terus kiok guys. Jadi Asia pun dia cakap,
okey, aku akan follow kau punya plan. And dia pun bawa lah racun tikus yang diberikan oleh Syahid tu ke rumah dia, guys. Sampai je dekat rumah, dia terus ambil susu and then dia campurkan racun tikus tu tadi ke dalam susu tersebut, guys. Dia godak and then bila dah rasa macam racun tikus tu dah sebati dengan susu tu, maka dia pun berikan susu tersebut kepada Amjad. Tapi Amjad tak minum terus susu tu. Lepas je Asia bagi susu tu dekat Amjad, Amjad terus letakkan susu tu dekat atas meja. Dia tak minum lagi masa tu, guys. Actually Amjad dengan Asia ni berada dekat dapur tau, guys. Nak dijadikan cerita, lepas je Asia dah bagi susu tu kepada Amjad and Amjad pun letakkan susu tu dekat atas meja, and then Asia pun keluar daripada kawasan dapur and Asia pun tak tahu sebenarnya sama ada si Amjad tu minum ke tak susu yang diberikan tadi tu, guys. Dia just mengharapkan si Amjad tu akan minum and then akan mati kemudiannya. Tapi sangkan Asia meleset bila si suami dia tu tak minum pun susu tu, guys. Tak tahulah apa sebab si Amjad tu tak minum susu tu, tapi yang penting si Amjad memang tak minum langsung susu tu, guys. And susu yang beracun dekat atas meja tu tadi, dengan secara tak sengaja mak mertua Asia masa tu pergi ambil and campurkan dalam tong yang berisi susu. Korang faham tak? Tong susu tu memang dah ada susu dah dekat dalam tu. Lepas tu mak mertua dia ni pergi ambil cawan susu yang beracun tu dekat atas meja tadi yang Amjad pergi letak tu, yang Amjad tak minum tu. And then mak mertua Asia tu pergi letak ataupun dia pergi campurkan sekali susu beracun tu ke dalam tong susu yang besar yang banyak tu, guys. Maybe dia ingat susu siapa lah ni daripada membazir, baik aku letak balik dekat dalam susu tu. Macam gitu, guys. Masa ni, guys, Asia tak tahu apa yang berlaku dekat susu tu tau, guys. Dia tak tahu yang suami dia tu tak minum pun susu tu, and dia tak tahu yang susu beracun yang dia buat tadi tu dah dicampurkan sekali dengan susu yang elok, yang tong besar tu, kan. Yang si Asia tahu, dia just tunggu suami dia nak mati je. Tapi saat demi saat berlalu, suami dia tak mati-mati pun. Sampailah ke malam harinya, dia pun macam pelik lah sebab suami dia tu masih hidup and dia terus macam terfikir dekat kepala dia, mungkin racun yang aku letak tadi tu tak kuat lah. Aku rasa tak apalah, esok lusa aku buat lagi lah. So, guys, pada hari esoknya mak mertua kepada Asia ni pergilah ambil susu yang ada dekat dalam tong susu tu untuk buat yogurt dan juga mentega, guys. And yogurt dan mentega yang dibuat tu akan dihidangkan kepada ahli keluarga Amjad yang ada dekat dalam rumah tu. Total ada 28 orang yang ada dekat dalam rumah tu, guys, termasuk dengan si Asia. So lepas dah masak itu ini, and mak mertua Asia pun hidangkanlah breakfast kat semua orang. Diorang pun makan macam biasa. Memang masing-masing tak sedar yang diorang sekarang ni tengah makan racun. Lepas dah lebih kurang dalam 10 minit diorang makan-makan tu, kan, seorang demi seorang mengadu yang di mana diorang sakit perut, guys. Ada yang dah start mual-mual, and tak lama lepas tu seorang demi seorang jatuh pengsan, mulut berbuih apa semua. So si Asia ni dah cuak masa tu, and then dia terus pergi mendapatkan pertolongan daripada jiran-jiran yang lain. And masa tu ada seorang doktor tradisional dekat area kejiranan tu and datang untuk check lah apa yang jadi dekat orang-orang yang pengsan tu semua. Lebih kurang dalam 27 orang yang pengsan, cuma Asia je yang masih tak pengsan and macam tak ada kesan apa-apa dekat diri dia, mungkin sebab dia tak makan. So 27 orang yang pengsan tu terus dihantarkan ke hospital, guys. Kesan daripada racun tikus tu tadi membuatkan mangsa-mangsa tu semua mengalami gangguan pernafasan, sawan and serangan jantung. And then daripada 27 orang yang dimasukkan ke hospital tadi tu, seramai 17 orang termasuk suami Asia telah meninggal dunia akibat keracunan makanan, guys. Masa di soal siasat, mula-mula Asia Bibi ni cakap yang tong susu tu ada biawak yang masuk dekat dalam tu, guys. Itu yang membuatkan susu tu jadi beracun. Tapi itulah, nampak benar dia punya menipu tu. Takkanlah biawak yang besar tu orang tak boleh nampak, kan, biawak tu masuk kat dalam tong tu. So soal punya soal, and then si Asia ni pun mengakulah dekat pihak polis memang dia yang masukkan racun tikus dekat dalam susu tu, sampaikan semua orang jatuh sakit and meninggal dunia. And dia pun bagi tahulah dekat pihak polis yang di mana boyfriend dia si Syahid tu yang plan semua benda ni, guys. Jadi, guys, atas pertuduhan membunuh, Asia dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun and boyfriend dia si Syahid tadi tu didapati bersalah and dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, guys. So apa pengajaran yang kita dapat daripada story ni? Kahwin paksa tu memang perit. Ada yang lepas kahwin okey, ada yang lepas kahwin bercerai, and ada je yang lepas kahwin laki dia tu kaki pukul, and ada juga yang lepas kahwin bini dia kaki pukul. Ini bukan main-main. Ini memang ada kes yang macam gini punya rupa, guys. So pada pendapat Carol, tradisi perkahwinan yang dirancang oleh orang tua ni kena tengok pada situation, guys. Andai kata kalau tuan badan yang nak kahwin tu cakap okey, dia setuju, dia suka, barulah kahwinkan diorang tu, guys. Tapi kalau diorang cakap tak suka, bagi masa, kenal-kenal hati budi masing-masing dulu, yang ni pun lagi cun sebenarnya, lagi bagus sebenarnya, guys. Carol
bukan nak cakap perkahwinan yang dirancang oleh orang tua ni tak bagus. Memang ada perkahwinan yang dirancang oleh orang tua, lepas anak-anaknya kahwin, diorang boleh hidup bahagia. Tapi ada juga yang hidup tak bahagia guys selepas berkahwin. So dekat sini better sebelum kahwin tu kenan-kenankan dulu diorang tu, bagi diorang kenal hati budi masing-masing dulu guys. Beberapa bulan kemudiannya baru tengok progression dia macam mana. Kalau okey kahwin lah kan. Kalau tak okey kenankan dengan orang lain pula, ataupun biar tuan badan yang nak kahwin tu cari sendiri pasangan dia sendiri guys. Gitu. See you on next video. Thank you kepada korang semua yang tengok sampai habis. Kero doakan korang semua sihat sejahtera insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.